Salam sejahtera Malaysia. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Syafiee Afdal daripada Warisan akhirnya muncul memberikan penjelasan apa di fikiran beliau. Tapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share, tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, ulasan-ulasan yang lucu dan macam-macam lagi lah daripada channel ini. Okey, bagi anda yang sudah lama dalam channel ini, saya ucap terima kasih. Okey, akhirnya ada satu benda yang saya setuju dengan Syafiee Afdal. Ada satu benda yang saya setuju dengan Syafiee Afdal, iaitu jangan bekerja sama dengan parti yang pernah curi. Yang pernah curi, yang memang sudah ada sejarah mencuri adun. Akhirnya Syafiee Afdal kata dia tidak akan bekerja sama dengan mana-mana parti yang pernah mencuri. Yang pernah mencuri adun. Kita tahu dulu-dulunya memang famous sangat nih adun-adun katak nih. Memang famous sangat adun-adun yang yalah katak puru kah, katak hujan kah, banyaklah katak. Sekarang ini memang sudah agaknya sudah mulai pupus lah katak-katak ini. Sebab sudah ada anti lompat parti punya akta. Okey, jadi harap-harap katak-katak ini pun sudah berhentilah. Okey, jadi apapun, ada benda yang agak mengejutkan saya juga kerana dikatakan Syafiee Afdal, Warisan dan Barisan Nasional menurut beberapa penganalisis tidak mustahil untuk boleh bekerja sama. Tapi persoalannya akar umbi, persoalannya orang-orang yang bakal akan sokong Warisan kah, Barisan Nasional kah, diorang suka kah kalau Barisan Nasional dan Warisan bergabung? Persoalan yang paling besar itulah, diorang suka kalau mereka ini bergabung. Adakah pengundi-pengundi dapat menerima gabungan di antara Warisan dan juga Barisan Nasional? Tidak masalah bagi saya. Tapi sekarang sentimen di negeri Sabah, sentimen pengundi negeri Sabah, mereka mahu supaya jadi macam Sarawak, iaitu tidak ada parti daripada Malaya. Jadi Barisan Nasional ni mau tidak mau ada juga bau-bau hanyirnya daripada Malaya, daripada lahirnya daripada Malaya. Walaupun sekarang sudah ada dikatakan ada otonomi sendiri, sudah otonomi sendiri untuk parti UMNO di Sabah, tapi tetap juga mau tidak mau pengerusi presiden dia daripada Semenanjung juga, Zahid Hamidi. Jadi Syafiee Afdal kata dia tidak akan bekerja sama dengan parti yang pernah mencuri. Saya pikir itu kita dapat dengan jelas lah dengan parti mana. Dan Bung Mokhtar pun pernah juga keluarkan dia punya statement bahawa dia tegas tidak akan bekerja sama dengan PJRS. Jadi sekarang ini seolah-olah kita boleh gambarkan lah, boleh agak sudah siapa kawan siapa, siapa lawan siapa. Jadi kalau Warisan bergabung dengan Barisan Nasional, saya fikir itu cukup kuat, memang kuat. Dan PJRS dalam masalah juga sebenarnya kalau Warisan bergabung dengan Barisan Nasional. Tapi ingat, PJRS bolehlah klaim selepas itu bahawa diorang ini parti lokal. Walaupun diorang ini adalah serpihan, adalah bekas daripada Bersatu. Tapi akhirnya jadi PJRS. Walaupun begitu, tapi mereka bolehlah klaim bahawa mereka adalah parti lokal. Jadi ada pilihan lah kepada pengundi sama ada mau undi parti lokal atau mau undi parti gabungan Warisan dengan Barisan. Kalau jadi begitulah. Okey, jadi Syafiee Afdal sudah pun akhirnya membuat keputusan bahawa beliau tidak akan bergabung dengan pencuri. Okey, saya setujulah yang itu. Lebih baik janganlah bergabung.
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini, tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Selamat pagi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bagi Anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, saya ingin ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe, tekan butang notifikasi. Oke, Bung Mokhtar letak jawatan. Tuh, itu kalau tajuk begitu memang sangat mengejutkan. Zahid Hamidi pasti pening kepala kalau Bung Mokhtar letak jawatan. Pertama sekali persoalan dia ialah, kalau Bung Mokhtar letak jawatan, siapa yang mau ganti dia? Siapa yang ada lagi credibility? Maksud credibility ini bukanlah murni, suci murni, tak berdosa, tak bersalah. Bukan itu. Tapi siapa lagi yang betul-betul ada integriti di dalam keyakinan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Saya ingat lagi, pada waktu Barisan Nasional UMNO kalah teruk dulu, satu-satunya yang tidak berganjang, tidak berubah, Bung Mokhtar. Jadi dia yang paling kental. Dia yang berusaha untuk membangkitkan semula UMNO Sabah. Dia yang berusaha untuk membangun semula UMNO Sabah. Dia yang sungguh-sungguh, dia satu-satunya manusia yang paling cekal, paling kuat. Dan sampai sekarang masih dia yang paling kuat, paling cekal tau. Baru ini saya baca satu newspaper di online, G27, menggesa supaya mungkin sudah masanya untuk Bung Mokhtar mengundur diri letak jawatan sebagai Ketua UMNO Barisan Nasional di Sabah. Sebab dia pada kemarin dia telah diperintahkan oleh mahkamah untuk membela diri untuk kes-kes yang berkaitan dengan dia lah di mahkamah. Persoalannya, Encik yang suruh Bung Mokhtar untuk letak jawatan, persoalannya siapa calon kamu untuk ganti dia? Siapakah calon Anda untuk ganti Bung Mokhtar? Saya lihat tidak ada orang yang boleh ganti Bung Mokhtar sekarang. Belum ada yang sudah terbukti, yang tetap cekal, kuat, kukuh. Yang satu-satunya tidak pernah berubah hati. Apapun terjadi kepada UMNO, Barisan Nasional, dia tetap bersama dengan Barisan Nasional. Ada lagi kah yang boleh tukar dia? Pertama. Kedua, saya rasa dia bagus untuk jadi pembangkang terus di negeri Sabah. Kerana untuk semak dan imbang perlu ada seseorang yang kuat, yang champion jadi pembangkang macam Bung Mokhtar. Jadi kalau Bung Mokhtar letak jawatan, habis siapa yang mau tukar dia? Adakah calon-calon Anda yang boleh tukar Bung Mokhtar? Yang sudah cukup teruji bahwa dia apapun terjadi, dia punya trust, dia punya belief kepada UMNO Barisan Nasional tetap. Kalau tiada, biar dialah. Lagipun, kalaulah ini gesaan supaya kalaulah gesaan ini kerana Bung Mokhtar ada kes mahkamah, saya tengok semua orang pun sekarang ada kes mahkamah lah. Sekarang pun ada masalah dengan rasuah, SPRM sedang siasat. Semua sama lah, semua sama, kosong-kosong sekarang. Presiden KDM Peter Anthony ada, lepas tu Syafi Abdal, ada kah tiada? Coba kamu tanya diri sendirilah, ada kah tiada? Siapa lagi? Si Haji Ji, ada kah tiada? Sekarang ada kah tiada? Jadi Bung Mokhtar ada kah tiada? Jadi parti mana sekarang yang tiada masalah? Semua ada masalah. Cuma saja kalau mau ketengahkan seseorang itu pastikan, bagi saya pastikan orang itu betul-betul ada kelayakan, betul-betul kuat, teruji bahwa dia tidak akan berubah, apapun terjadi tidak akan berubah. Itu yang bagus. Tapi sekarang nih bagusnya ada sudah akta lompat parti lah, akta lompat parti, dan tidak dibenar lagi lompat parti suka-suka. Jadi baguslah. Oke, so pendapat saya oke juga kalau Bung Mokhtar, oke juga tiada masalah. Kalau Bung Mokhtar letak jawatan, saya tidak masalah. Saya setuju kalau
dia perlu tak jawatan kalau dia maulah. Tapi persoalannya siapa yang mau ganti dia? Siapa yang mau ganti Bung Mokhtar? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Nampaknya politik negeri Sabah semakin panas, semakin mengejutkan dan semakin sukar untuk diramal ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Okey, terbaru Bung Mokhtar yang memang terkenal di seluruh Malaysia, bukan sahaja memiliki seorang isteri yang cantik, seorang bekas artis, sampai sekarang rasanya masih artis lagi kerana namanya masih artis lah, tapi dia bukan artis lagi lah. Okey. Dia memang terkenal di seluruh Malaysia dengan keberanian dia dan sebagainya. Okey, apa yang berlaku kepada Bung Mokhtar kali ini? Dia kalah di Mahkamah Rayuan. Dia kalah di Mahkamah Rayuan dan diperintahkan untuk membela diri. Hari itu dia sudah bebas, tapi selepas itu rayuan dibuat dan akhirnya didapati memang ada prima facie, memang ada kes yang boleh diperdebatkan, perlu untuk dilihat semula lah, dan akhirnya mahkamah memerintahkan supaya Bung Mokhtar membela diri di mahkamah. Okey. So maksudnya Bung Mokhtar sekarang sudah ada kes mahkamah baru. Ini memang sangat-sangat macam on time saja, macam mengam-ngam saja. Ketika UMNO nampak seolah-olah ada kelebihan, nampak bersih, Bung Mokhtar bebas, tidak ada masalah dan sebagainya, tiba-tiba muncul lagi semula bahawa dia perlu untuk membela diri. Ketika PJRS dalam masalah besar sekarang, kerajaan PJRS negeri Sabah sekarang dalam masalah yang agak besar, agak rumit kerana isu rasuah yang semakin hangat. SPRM akhirnya mengambil keterangan daripada adun-adun yang terlibat, sehingga nampak macam ini masalah. Tapi nampaknya sekarang ini tiba-tiba Bung Mokhtar pula sebagai pengerusi Barisan Nasional, dia bos UMNO di Sabah, tiba-tiba dia pula muncul dengan kes rasuah yang perlu untuk dibela diri. Jadi sekarang seolah-olah sudah kosong-kosong nih. Sudah kosong-kosong. Bung Mokhtar pun ada masalah. Jadi nanti PJRS pun ada bulat. Kemudian UMNO pun ada bulat. Lepas itu sama jugalah dengan parti-parti yang lain pun ada sama-sama juga ada masalah sekarang. Masalah rasuah dan sebagainya. Satu perkara yang saya ingin katakan ialah baguslah semua rasuah ini dihentikan. Semua rasuah dihentikan, salah guna kuasa, makan sendiri, perut besar sendiri, kayakan kroni sendiri perlu untuk dihentikan. Okey, jadi untuk Bung Mokhtar, kali ini mau tidak mau Bung Mokhtar kena membela diri di mahkamah. Jadi maksudnya memang ada kes, memang ada perlu untuk dihakimi di mahkamah. Maksudnya memang ada keraguan munasabah, ada keraguan munasabah dan ada kes. Hanya yang ada kes sahaja yang akan diarahkan untuk membela diri di mahkamah. Tahu, untuk yang ada kes sahaja. Sekiranya memang mahkamah hakim nampak memang tiada kes, bikin apa untuk mau buat membela diri di mahkamah. Tapi kalau memang dilihat memang ada kes, jadi itu perlu untuk dibela diri di mahkamah. Okey, jadi kita doakan yang baik-baik kepada Bung Mokhtar dan isteri dia. Pilihan Raya Negeri Sabah memang tidak lama lagi, saya semakin rasa, sehingga ada informer dari kampung-kampung, informer kampung-kampung kata sebenarnya pilihan raya negeri Sabah tidak lama lagi, tidak pun sampai pada bulan September seperti yang saya jangka, dan mungkin juga tidak akan sampai hari raya, mungkin tidak akan sampai tahun baru Cina. Jadi kita tunggu saja. Apapun,
Tahniah diucapkan kepada Badan Perundangan Negara Malaysia yang semakin hebat, semakin padu, semakin mantap. Sekarang ini tidak kisah siapapun kamu, kalau salah tetap salah. Salah tetap salah. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.